Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak berkongsi mengenai bagaimana kita boleh gunakan ChatGPT untuk meningkatkan produktiviti ya. Okay, jadi contohnya tutorial penggunaan ChatGPT. Okay, jadi kalau kita tengok dekat dalam ChatGPT ni, kita boleh pergi kat chatopenai.com ni. Jadi ia adalah untuk apa ni? Sebenarnya dia adalah satu tools yang membolehkan kita berinteraksi ataupun mencari maklumat dengan AI, dan akhirnya akan memberikan kita jawapan dan sebagainya lah. Jadi kalau tengok macam ni kan, jadi ChatGPT ni buat masa ni dia memang dia menggunakan language model yang akan membolehkan soalan tu, sebenarnya soalan kita ni dia translate ni. Dia translate, kalau kita jawab, kita tanya soalan yang sama ni sebenarnya dalam English ni, jawab apa ni, buat masa ni jawapan ni adalah dalam English, cuma dia menggunakan bahasa manusia. Bahasa manusia, dan ChatGPT ni cukup pandai untuk faham bagaimanapun cara kita menulis soalan ataupun pertanyaan ataupun perbualan kita. Jadi sekiranya contoh, kita ambil contoh, katalah kita nak buat kita nak belajar sesuatu lah. Katalah katalah kita nak belajar programming language, contohnya programming language, katalah kita nak belajar mengenai PHP, apa itu PHP contohnya, kita tanya, kita main. Jadi ChatGPT akan memberi jawapan lah berdasarkan kita punya soalan. Sekiranya kita tulis dalam English, dia akan jawab dalam English. Sekiranya dia sekiranya kita tulis dalam bahasa Melayu, dia akan translate jawapan tu kepada dalam bahasa Melayu. Jadi ini contoh apa yang kita dapat lihat, bagaimana dia menerangkan PHP tu apa. Jadi kalau kita contoh katalah kita kita tanya, katalah kita nak tanya pasal mengenai PHP framework. Maksudnya framework ni bahan kita yang kita boleh guna kan. Jadi kalau kita tengok adalah ejaan-ejaan dan jadi kalau tengok ni, dia memberikan jawapan, berdasarkan apa yang kita tanya. Jadi dalam konteks ni kita dapat lihat, kita dapat belajar dengan lebih pantas. Jadi sebab itulah maksudnya sekarang ni, walaupun kita nampak macam AI ni akan menggantikan manusia, sebenarnya tak. Sebab walaupun dia adalah satu perkara yang macam mana nak cakap, membantu, jadi tapi dalam masa yang sama pelibatan manusia tu masih diperlukan. Sebab maksudnya buat masa ni ada banyak juga output yang diberikan oleh AI ni yang kurang sesuai. Okey, jadi ini contohlah, maksudnya dia berikan contoh beberapa framework kat sini. Ada Laravel, Coordinator, Symfony, Zen framework dan sebagainya. Katakanlah kita jadi kat sini kita boleh bertanya bagaimana nak bermula. Contohnya kita nak belajar pasal Laravel, contohlah kan. Jadi dia akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh melakukan perkara yang ni kan. Jadi dia tunjuk maksudnya ni dia beri step by step bagaimana kita nak memulakan projek menggunakan Laravel. Jadi kalau kita tengok dalam ni ada ejaan-ejaan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Projek tu maksudnya bahasa Indonesia, tapi asasnya dia menggunakan model language yang sama lah. Okey. Jadi sekiranya biasanya
Ini sekadar saya nak tunjukkan contoh bagaimana kita boleh meningkatkan produktiviti. Maksudnya sekiranya kita ingin belajar sesuatu, katalah kita tanya macam tu kan, maksudnya dia akan tunjukkan steps lah, steps. Dan cuma bila melibatkan programming ni, saya lebih selesa lah nak tulis dalam bahasa English. Bukan sebab faktor tak suka bahasa Melayu ke apa. Memang kalau di aksara tu memang kita fokus memberi perkhidmatan dalam bahasa Melayu. Cuma dalam konteks programming tu, maksudnya memang saya tulis programming tu sebab most programming language tu dalam English. Jadi kita buat gabungan. Jadi ni contohnya bagai dia akan tunjuk lah step by steps. Jadi kalau kita buat tu, kita akan tunjuk lah. Tengok, dia akan boleh tunjuk dia punya even code example. In fact, kalau kita nak katalah kita nak buat sesuatu tu, dia boleh bagi guideline lah. Bukan nak katakan ChatGPT ni akan bagi solution yang terbaik, tapi disebabkan ChatGPT ni telah membuat ataupun memproses input-input daripada GitHub, di mana semua kod-kod dalam tu telah diproses untuk dijadikan sebagai dia punya brain, so called brain, ataupun dia punya otak. Jadi kat situ kita boleh gunakan dia untuk capaian pantas lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak ada contoh-contoh kod yang digunakan. Katalah kita nak tanya, contohnya what jadi dia sebenarnya tak semestinya lah kena kena tanya tu secara, orang kata tu secara formal. Jadi kelebihan ChatGPT ni, apabila kita buat new chat macam ni, dia faham konteks konteks perbualan ni. Jadi dia akan refer balik. Maksudnya katalah kita cerita pasal Laravel sekarang ni, jadi dia akan menceritakan benda yang sama. Jadi kalau kita tengok contoh ni, ni maksudnya contoh lah bagaimana kita bertanya mengenai variable dalam PHP kan. Kalau kita sambung pula, tengok walaupun saya tanya how to define in Laravel je, tapi dia dah terus jawab mengenai variable, sebab kita pertanyaan asal tadi tu adalah mengenai variables. Jadi dia akan tunjuk kan, maksudnya contoh-contoh kod. Jadi kat sini ini adalah satu kelebihan bagaimana kita nak menggunakan AI ni tadi untuk kehidupan. Jadi janganlah rasa mungkin ini jadi berat dan sebagainya kan. Jadi ini salah satu contoh lah. Maksudnya insyaAllah kalau ada yang berminat, kita akan boleh, maksudnya saya akan record juga dalam konteks yang berbeza. Maksudnya kali ni saya just ini video introduction lah. The first time saya nak buat konsep tutorial macam ni. Jadi tujuannya adalah untuk memberi pendedahan kepada yang mungkin tak pernah tahu ataupun tak pernah guna, ataupun sekadar dengar dan rasa takut nak guna dan sebagainya. Jadi kat sini kita boleh gunakan dia untuk kelebihan kita. Katalah kita nak tanya dia how jadi kita tanya, maksudnya katalah kita nak berniaga dan sebagainya kan, kita boleh tanya je. Maksudnya kita tanya kepada AI assistant ni, maksudnya ChatGPT, untuk membolehkan kita mendapat dia punya gambaran kasar. Janganlah ambil bulat-bulat satu benda, janganlah ambil bulat-bulat, especially macam cerita coding dan sebagainya itu sebagai guideline awal ataupun asas untuk membolehkan kita bermula. Kalau kita ambil je tanpa kita buat semakan dan sebagainya, mungkin ada benda yang kurang tepat ataupun kurang sesuai. Jadi kat situ pentinglah untuk kita pastikan bahawa ini sebagai guideline, kemudian kita rujuklah kepada mereka yang lebih faham. Okay? Jadi ini pengenalan untuk ChatGPT ni.
Sekiranya ada soalan ataupun ada permintaan topik-topik yang mungkin anda ingin tahu mengenai digital atau apa-apa sahaja, boleh tulis dalam komen. Jadi ini video pertama dalam konteks begini. Jadi sekiranya ada salah silap, saya minta maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.